Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Bersama-sama dengan saya, Cikgu Ruziah binti Halim daripada SMKA Melur. Hari ini kita akan menjalankan eksperimen daripada aktiviti 2.3 iaitu kesan faktor persekitaran terhadap kadar fotosintesis. Pada hari ini, cikgu memilih faktor keamatan cahaya. Maka, tujuan eksperimen kita adalah mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis. Okey, penyataan masalah bagi eksperimen kita adalah apakah kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis? Hipotesis eksperimen pula adalah semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini adalah jarak di antara sumber cahaya dengan hydrilla spesies. Okey, manakala pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini pula adalah bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 5 minit. Manakala pemboleh ubah dimalarkan dalam eksperimen ini adalah jenis dan saiz hydrilla spesies, kepekatan larutan natrium hidrogen karbonat serta voltan mentol. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita mulakan eksperimen, ini adalah senarai bahan dan radas yang akan kita gunakan. Okey, radas yang akan kita gunakan pada hari ini adalah mentol 60 watt, gunting, jam randik, klip kertas, pembaris, tabung didih, silinder penyukat, forceps, termometer, bikar, plastisin dan jubin putih serta kaki ritot bersama pemegang. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah seperti larutan air suling yang mengandungi hydrilla spesies, okay, air suling dan juga larutan natrium hidrogen karbonat 0.2%. Sekarang kita akan isikan 5 ml larutan natrium hidrogen karbonat ke dalam tabung didih. Kemudian letakkan tabung didih ke dalam bikar. Okey, di dalam bikar ini cikgu telah pun meletakkan plastisin untuk menyokong tabung didih. Kemudian kita akan masukkan air suling ke dalam bikar. Tabung didih perlu direndam ke dalam bikar berisi air supaya suhu persekitaran adalah sentiasa sama. Okey, sekarang batang hydrilla spesies akan dikerat sepanjang 8 cm. Pastikan batang hydrilla spesies yang dikerat nanti secara menyerong. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah luas permukaan supaya gelembung udara yang terhasil mudah dibebaskan. Lekatkan klip kertas pada bahagian bawah batang hydrilla yang telah siap digunting. Okey, sekarang kita akan masukkan hydrilla spesies ke dalam tabung didih yang mengandungi larutan natrium hidrogen karbonat. Okey, pastikan batang hydrilla yang telah siap dipotong sentiasa menghala ke atas supaya gelembung gas yang dibebaskan adalah banyak dan jelas. Okey, sekarang kita akan mengukur jarak antara mentol dengan tabung didih sepanjang 20 cm.
20 cm. Pastikan jarak antara mentol dan juga tabung didih yang mengandungi Hydrilla species. Okey. Jarak antara mentol dengan Hydrilla species adalah menggambarkan keamatan cahaya. Semakin dekat jarak menunjukkan keamatan cahaya yang tinggi. Manakala apabila diulang eksperimen dengan jarak yang lebih jauh, contohnya 60 cm, maka keamatan cahayanya akan berkurang. Okey, bagi memulakan eksperimen kadar fotosintesis terhadap keamatan cahaya yang berbeza, kita akan menyalakan mentol 60 watt. Kuasa mentol 60 watt ini adalah dimalarkan sepanjang eksperimen dan pastikan mentol menghala terus kepada Hydrilla. Okey. Kita akan mulakan jam randik apabila gelembung udara yang terbebas adalah stabil. Okey, jam randik akan dimulakan selama 5 minit. Sambil kita memerhatikan dan menghitung bilangan gelembung udara yang dibebaskan semasa melakukan proses fotosintesis. Perhatikan gelembung udara yang terbebas. Gelembung udara yang terhasil adalah merupakan gas oksigen yang dibebaskan oleh Hydrilla species hasil daripada proses fotosintesis. Okay, selama 5 minit, kita telah pun mengirakan bilangan gelembung udara yang dibebaskan. Sekarang, kita akan mulakan rekod bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam jadual data. Sekarang, kita akan merekodkan bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam masa 5 minit setelah tamat masa selama 5 minit. Ambil 3 bacaan untuk mendapatkan purata. Setelah selesai mengambil 3 bacaan, kita akan ulangi langkah 3 hingga 8 bagi jarak yang berbeza, iaitu 30 cm, 40 cm, 50 cm dan 60 cm. Namun begitu, setiap kali perubahan jarak dilakukan, pastikan larutan natrium hidrogen karbonat 0.2% di dalam tabung didih digantikan dengan larutan natrium hidrogen karbonat 0.2% yang baharu. Ini kerana larutan natrium hidrogen karbonat sebenarnya membekalkan karbon dioksida bagi proses fotosintesis yang dilakukan oleh Hydrilla species. Paparan menunjukkan jadual data yang telah cikgu peroleh sepanjang menjalankan eksperimen. Berdasarkan jadual data, pada jarak sumber cahaya 20 cm, purata bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam 5 minit adalah 100. Dan pada jarak sumber cahaya 60 cm, purata bilangan gelembung udara yang dibebaskan dalam 5 minit adalah 10. Kadar fotosintesis dihitung menggunakan formula purata bilangan gelembung udara yang dibebaskan bahagi dengan masa. Ini menunjukkan semakin bertambah jarak mentol dari Hydrilla species, semakin kurang kadar fotosintesis. Paparan kedua pula menunjukkan graf yang terhasil. Daripada graf yang telah cikgu plotkan, semakin bertambah jarak mentol dari tumbuhan, semakin berkurang
kadar fotosintesis. Maka hipotesis diterima, iaitu semakin bertambah jarak menunjukkan semakin berkurang keamatan cahaya. Jadi, apabila keamatan cahaya bertambah disebabkan oleh jarak yang semakin dekat, maka kadar fotosintesis juga bertambah. Okey, sekian sahaja perkongsian cikgu untuk membantu pelajar-pelajar cara untuk mengkaji kesan keamatan cahaya terhadap fotosintesis. Cikgu harap pelajar dapat memahami dan mempraktikkannya nanti. Semoga berjumpa lagi dalam perkongsian amali-amali yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.